Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali kiram ashab izam summa ila ruhi abaina wa ummahatina la ikhwana al akhwatina min al anbiya wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, pada Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatubal lil ghuraba. Islam itu bermula dengan keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Oleh itu berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Fadil atau Imam Ramli kita yang hadir malam ni, pada pagi ni, seluruhnya pengurusi surau Cik Mazin, kemudian Pak Imam kita yang biasa jadi imam seluruhnya hajatan puasa, sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama untuk kuliah subuh kitab soal jawab agama lah. Tapi biasanya sebelum kita baca kitab tu, kita lihat satu dua hadis Nabi SAW yang terdapat dalam hadis 40 peristiwa akhir zaman. Jalan tak? Jalan. Baik. Penyakit umat-umat dahulu, tajuknya lah. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal bataru wat takassur watanajusu fid dunya watabaghudu watahasuru hatta yakuna al-baghyu rawahul Hakim. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaqulu, berkatalah Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi baginda Rasulullah sallallahu telah bersabda,
Apa sabda Rasulullah? Yaqul sayusibu ummati da'ul maut. Selagi akan ditimpa kepada umatku itu ialah penyakit umat. Sayusibu ummati da'ul maut. Ataupun istimah di sini, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit. Yang mana penyakit itu pernah ditimpa ataupun menimpa kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Kepada umat-umat terdahulu daripada kamu, penyakit ni. Baik, apakah dia penyakit tu tuan-tuan? Nak tahu juga penyakit kan? Maka sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya. Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma ada'ul umam?" Apakah dia penyakit umat terdahulu? Qala, lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, "Al-asharu wal bataru." Terlalu banyak bersukaria ataupun terlalu banyak berseronok. Wal bataru, kemudian terlalu bermewah-mewah. Wal bataru, terlalu bermewah-mewah. Wa takasuru, kemudian suka menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Wa takasuru. Kemudian yang keempat, wa tajazusu fitunya, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Wa tabagudu, kemudian saling memarahi di antara satu sama lain. Kemudian wa tahasudu. Tahasudu ni mana hasud menghasut, hasad dengki. Hatta yakuna al-baghyu, sehingga jadi zalim menzalimi di antara satu sama lain. Hadis riwayat daripada Imam Hakim. Baik, apakah keterangan daripada hadis ini? Jadi penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini tuan-tuan. So di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjala dalam masyarakat dengan kata cepat, dengan cepatnya lah benda itu cepat menjala. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan merosing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbulkan harta benda sebanyak mungkin untuk memuaskan hawa nafsu masing-masing. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentulah mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan juga terpihaklah untuk mendapatkan harta benda dunia tadi. So di saat itulah tuan-tuan, hilanglah nilai-nilai akhlak, dan yang wujud hanyalah kecenderungan, kecurangan, khianat, hasad menghasad, dengki berdengki dan juga sebagainya. So marilah kita merenung maksud hari ini, dan marilah kita bermuhasabah. Jadi tuan-tuan, hadis ini merupakan satu hadis yang merupakan satu bentuk peringatan kepada kita, yang mana benda ini berlaku pada umat kita pada hari zaman inilah. Yang mana penyakit ini berlaku pada umat-umat terdahulu lah. Itulah yang benda antara yang takutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi bukan ini saja, sebenarnya banyak lagi apa yang berlaku pada umat kita pada zaman ini. Apalagi kalau seandainya nilai agama tu dah kurang. Nilai agama dah kurang, kemudian orang pula kata tidak nak menghadiri pengajian ilmu, malas menghadiri pengajian ilmu, ataupun malas menambahkan ilmu dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat situ, ada beberapa penyakit yang melanda umat Islam. Pertama tadi al-asharu, terlalu banyak bersukaria. Yalah, banyak kita bersukaria, sonok-sonok kan. Dia seronok ni bukan hanya sekadar orang kata orang tu terlibat dalam seronok, malahan menonton benda seronok pun satu juga lah. Menonton hiburan-hiburan, banyak sekarang hiburan kan. Tengok dalam TV tu tuan, pelbagai reality TV lah, real TV kan, permainan tu, permainan ni, game tu, game ni dan sebagainya kan. Memanglah game-game ni orang kata
bagus juga. Antaranya untuk release tension lah. Ada seorang orang buat, kenapa buat game? Kerana nak release tension, kan? Nak hilangkan boring dan sebagainya. Tapi kalau terlampau sangat banyak game pula, hiburan-hiburan dan sebagainya, jadi orang akan leka lah. Sehingga mengabaikan waktu solat, kan? Mengabaikan waktu solat, mengabaikan benda-benda yang sepatutnya dia kena lebih pentingkan daripada orang kata bersonok-sonok tadi. Kemudian dengan bersonok juga akan menyebabkan, contohnya akan bercampur lelaki perempuan. Tak? Lelaki perempuan bercampur, kan? Orang yang bukan muhrim bercampur. Tak? Akhirnya gelak ketawa. Yang terlampau kadang-kadang tak sedarlah apa yang lakukan tadi. Tak sedar apa dia buat. Macam tu. Jadi akan lahir satu benda yang negatif nantilah. Itu sebabnya Islam tu menegah daripada terlampau sonok. Bukan makna tak boleh sonok. Boleh. Bersenda gurau suami isteri, boleh tak? Boleh. Bersenda gurau dengan orang kata adik-beradik, boleh tak? Boleh. Bersenda gurau dengan anak beranak, boleh tak? Boleh bersenda. Kan? Yang tak boleh itu orang kata bersenda gurau sehingga mengabaikan fardu solat. Mengabaikan benda-benda yang sepatutnya dia kena lebih pentingkan daripada bersonok tadi. Kan? Membazir-bazir masa tak tentu arah. Kenapa? Kerana nak terlampau sonok. Kalau anak-anak contohnya terlampau sonok, akhirnya dia meninggalkan arahan ataupun apa yang mak ayah dia suruh. Mak ayah dia suruh pergi kedai. Mak ayah suruh pergi kedai, beli ikan, beli beras, beli lauk dan sebagainya. Tapi dia tengok kawan dia bersonok, dia pun pergi bersonok. Tengok kawan main bola, dia pun sibuk main bola. Sampai akan mengabaikan arahan mak ayah tadi. Mak ayah suruh kedai, beli keperluan. Dia dah tengok kawan dia sonok, dia pun nak juga sonok. Macam tu kan. Jadi akhirnya mengabaikan tanggungjawab yang sepatutnya dia kena laksanakan. Baik, sebenarnya kan. Kemudian wal bataru mana terlampau bermewah, terlalu bermewah. Kerana ada dalam dunia itu kan Allah Ta'ala bagikan kemewahan. Kan kita ni daripada dulu macam tu juga, tak mewah-mewah. Tak. Macam tu juga kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita dah usaha dah banyak cara dah untuk kita kaya, tapi macam tu juga. Ada orang gerak sikit dah kaya dah. Ada orang memang lahir dah kaya. Anak sultan, anak raja, memang lahir memang kayanya. Kan tidur pun atas duit. Ataupun mungkin dia memang dia lahir ni memang mak ayah dia kaya. Mak ayah dia berjaya dalam bisnes, berjaya dalam bisnes berniaga, berjaya dalam perniagaan. Betul tak? Jadi walaupun kita berjaya dalam perniagaan, janganlah kita menunjuk-nunjuk ke orang lain. Kerana ada di kalangan kita ni, bila dah berjaya dalam perniagaan, dia tunjuk-tunjuk harta kekayaan pada orang lain. Tunjukkan duitnya, tunjukkan kelang dia, tunjukkan jam dia. Dia beli jam dengan harga berapa, 100,000 dan sebagainya. Apa kita nak tunjuk ke orang? Tak. Apa nak tunjuk? Jadi dah timbul kat situ perasaan bongkah. Perasaan bongkah, perasaan sombong, perasaan ego. Mana dia boleh dapat benda tu, kadang kita tak dapat dan sebagainya. Dia kena tahulah kehidupan kita ni dunia sementara je. Sementara je kehidupan dunia ni. Lambat laun Allah Ta'ala akan perintah malaikat maut datang untuk cabut nyawa, insya-Allah. Anda tahulah tu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dalam hadis tadi juga Allah Ta'ala sebut At-takasur. At-takasur tadi menghimpunkan harta. Menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Benda ni mengait sebenarnya. Pertama, terlalu banyak bermewah. Yang kedua, lobat taruh itu terlampau mewah, terlalu mewah. Tadi terlampau sonok. Kemudian takasur, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Itu bagi orang-orang yang mana kehidupan dunia ni ada yang matlamat kehidupan dia. Dia akan cuba menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Tak kisahlah macam mana cara dia nak kumpulkan. Cara halal ke, cara tak halal ke, cara nipu dan sebagainya. Yang penting dia dapatkan harta.
jawatan. Tu satu lagi jawatan lah. Dia harta dengan jawatan ni benda kait-mengaitnya. Harta jawatan memang tidak pernah terlepas. Tak. Kerana banyak kalau kita ni kadang sibuk cari harta, cari jawatan. Kerana dengan jawatan tu lah dia dapat harta. Dengan jawatan dapat harta. Tak apa jawatan maka harta tak dapat. Nak jawatan, nak harta mesti ada jawatan. Kalau tak ada jawatan pun macam orang perniagaan. Orang berniaga dia nak jawatan apa? Tak ada, duit banyak. Memang hasil daripada perniagaan dia. Kan? Islam tidak menegah daripada berniaga. Dan 9/10 kalau ikut pada hadis pun 9/10 harta melehin mendapati daripada perniagaan. Dan dalam Islam pun ada satu bab namanya bab muamalat. Muamalat mana perniagaan dalam konteks Islam. Memang ada. Cuma yang Islam tak benarkan tu ialah kan terlampau menghimpunkan harta. Kemudian harta tu dah dapat dia tak gunakan untuk Islam. Kita kena ambil pengajaran dan juga contoh teladan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti Abu Bakar, kan? Abdurrahman bin Auf kan, sahabat-sahabat Rasulullah yang berjaya dalam perniagaan, harta aset banyak, beribu-ribu harta aset, kan? Jadi mereka gunakan duit itu untuk Islam. Ini satu sen pun tak tunjukkan duit untuk Islam. Satu sen pun tak, contoh tak bagi kat surau, tak bagi kat masjid. Satu sen pun tak digunakan. Habis duit banyak ke mana? Hanya untuk kepentingan diri sendirilah. Untuk kepentingan diri sendiri je, kan? Bina rumah, tambah rumah dan sebagainya, tukar kereta, tukar sport rim kereta dan sebagainya. Duit ada tapi banyak digunakan ke sana lah, kepada benda-benda yang kadang-kadang benda itu tak penting sangat pun. Tak penting pun benda tu. Benda yang lebih penting ialah persediaan kita untuk akhirat. Persiapan kita akhirat itu lebih penting. Kan kita bersedekah, kita bagi sumbangan, itu kita punya bekalan akhirat tu. Kan? Bekalan akhirat kita. Kita tukar sport rim kereta, bekalan akhirat ke? Tak ada bekalan kita. Kan, tukar radio kereta, tukar dengan daripada radio yang biasa kepada radio yang dungdam kan. Sampai kita ke sekolah pun bingit tinggal kita kalau ada ke sekolah tu. Jadi digunakan duit itu pada benda yang tak sepatutnya lah. Ada lebih penting duit digunakan untuk Islam, itu lebih penting lagi. Malahan bukan untuk Islam saja, kita pula dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat bekalan kita akhirat besok. Itu lebih penting. Kemudian at-tanajusu fid dunya. Tanajusu maknanya tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Dia kait ngait tu benda ni. Terlampau banyak seronok, terlalu mewah, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kemudian dalam nak kumpulkan harta ni ada dalam Malaysia ni tipu menipu. Tipu menipu dalam perniagaan. Barang yang tak baik dia kata baik. Barang tak baik ataupun barang yang cepat rosak dia kata ini baik, bagus dan sebagainya. Jadi pelanggan pun percayalah. Dah peniaga cakap macam tu, percayalah. Bila dah beli kan, baru sekejap pakai kan dah rosak. Baru cakap, baru sekejap pasang kan dah rosak. Banyak yang berlaku penipu tu, tipu menipu dalam perniagaan demi untuk mendapatkan duit, mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Banyak kalau kita ni kadang-kadang contoh, dia ikut contoh orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam ni dia kan kira halal haram dan sebagainya. Dan Muslim, kalau non Muslim ni kalau berniaga, dia kan kira halal haram, janji dapat duit je. Barang ada kualiti ke, tak ada kualiti ke dan sebagainya, tak kira. Tapi kalau dia betul cara dia, okeylah, tak ada masalah. Sebabnya kadang-kadang barang-barang ni dekat kedai itu dia banyak pelbagai jenis harga. Ada harga murah, ada harga sederhana, ada harga mahal. Kalau barang yang harga murah ni kualiti dia kurang. Kalau harga barang yang kata okey sikit, harga sederhana lah. Kalau nak kualiti baik, mestilah harga yang mahal. Harga mahal, tahan lama, tu tak? Macam tu. Kalau betul caranya tak ada masalah, kita boleh bayar lah. Kalau kita nak harga barang kualiti baik, kita kena bayar harga yang mahal, kan?
Kalau kita nak harga barang yang kualiti tak baik, kita bayar dengan harga yang murah. Ni tidak menukar barang daripada harga tak kualiti kepada harga yang kualiti, harga kualiti harga tak kualiti dan sebagainya. Dia tukar-tukar. Jadi bila kita beli dengan harga yang mahal, tak lama lepas itu tiba-tiba rosak. Bila nak dah rosak, nak tukar tak boleh. Macam-macam alasan bila nak tukar. Biasalah Peniaga kan, dia punya janji tu masya-Allah. Janjinya berbunga-bunga lah. Kalau rosak, hantarlah balik. Kan kita akan tukar yang baru. Tapi bila dah rosak, kan nak tukar bukan punya main payah. Bukan punya main payah nak tukar. Macam-macam alasan dah tukar. Ini bukan salah kita, dia kata. Ini salah kau, salah awak. Ini bukan salah kita mah kan. Ini you punya salah lah kan. Macam-macam. Lalas barang yang sepatutnya boleh tukar tak boleh tukar. Ini contoh penipuan dalam perniagaan. Penipuan dalam perniagaan. Dan pada zaman Nabi pun memang dah ada dah penipuan perniagaan. Di mana Nabi SAW pernah tegur seorang lelaki yang menjual tak silap saya gandum ataupun biji-bijian. Yang mana kan kurma, dia menjual kurma yang mana kurma yang baik letakkan di belah atas, sedangkan kurma tidak baik letakkan di belah bawah. Dalam satu bekas lah. Jadi bila Nabi datang, macam Nabi masa buat spot check lah gitu. Nabi buat spot check. Kalau zaman sekarang kita ni buat puasa tak? Zaman kita buat puasa. Zaman Nabi dulu, Nabi pergi turun buat spot check. Kan tengok apa yang dijual di kan orang-orang ramai di pasar dan sebagainya. Maka Nabi dapati ada seorang lelaki itu dia menjual kurma, tersilap saya kan, di mana kurma yang baik berada di atas, kurma yang bawah yang tak baik letak bawah. Jadi bila dia jual tu kan, bila dia tolak barang tu, dia bungkus barang, dia akan bercampur lah. Bercampur benda baik dan benda yang tidak baik. Faham kan? Ini penipuan dalam perniagaan. Saya juga pernah tengok video orang berniaga kan, saya tak tahu, tak pasti berniaga di mana. Dia berniaga macam tersilap saya buah-buahan kot. Buah-buahan. Dia berniaga buah-buahan. Jadi buah-buahan dia berniaga, dia ada macam dia pamerkanlah perniagaan tu. Kan dilambatkan, istilah kita lambat lah. Benda tu dilambatkan. Lambatkan di atas macam troli lah, lambat atas troli. Kan di bawah troli tu dia ada lagi satu bungkusan lain. Bungkusan lain. Jadi orang kat atas tu, orang bila orang dah setuju nak beli, yang lambat tu dia akan pilih-pilih, dia masuk dalam plastik. Kan bila dia pusing-pusing plastik tadi, dia ikat-ikat, dia ambil yang bawah tu, tukar yang tadi. Yang bawah tu tak tahulah elok tak elok. Sedangkan orang yang beli tadi dia dah pilih yang terbaik. Kan, dah pilih yang terbaik. Mana sambil dia ikat tu, lepas tu dia ambil yang bawah tu, dia tukar, dia bagi pada yang bawah ke atas. Faham tak? Itu penipuan perniagaan. Penipuan dalam perniagaan. Islam larang penipuan. Gitu. Contoh yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian watabagudu. Tabagudu mana saling memarahi. Kan? Jadi kita fahamlah, marah ini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Tetapi dalam konteks Islam ni ada tempat tertentu yang boleh kita marah. Anak kita melakukan benda yang diharamkan, benda yang tak sepatutnya dibuat, jadi kita marah. Ayah sebagai seorang ayah kena marah. Isteri kita buat benda tak elok, sebagai suami kita kena marah. Suami buat benda tak elok, isteri pula marah kat suami. Kan? Ayah buat benda tak elok, jadi anak tegur ayah, marah dengan ayah. Kan, dan sebagainya. Ini biasalah dalam konteks kita masyarakat ni, mana istilah kita tunggu-menunggu dan marah-marah. Tapi yang dalam yang Islam yang tak benarkan tu, kata marah melampaui had. Marah melampaui had ni memang tak dibenarkan. Kerana apa? Bila hasil daripada marah yang tak ikut pada yang tak sepatutnya, melampaui had maksudnya akan menyebabkan benda-benda lain nanti akan terjadi. Contohnya kerosakan, kehancuran barang-barang, kan? Barang-barang elektrik dalam rumah hancur dan sebagainya sebab marah dan sebagainya.
Dan akhirnya ada yang kata sampai yang bunuh anak kerana sebabkan marah. Bunuh anak sebabkan marah. Bunuh ayah sebabkan marah. Anak penagih dadah. Kan? Dadah tak dapat. Minta kat mak ayah duit dia tak bagi. Akhirnya anak marah. Marah maka dibunuh bapak dia. Jadi kan menyesal. Okey. At-tabaghud. Kemudian at-tahasudu. At-tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Kemudian hasud menghasud sehingga jadilah zalim menzalimi di antara satu sama lain. Jadi Islam tu melarang daripada hasud menghasud, dengki-dengki dan sebagainya. Kerana hasud menakut nanti akan menyebabkan benda-benda tidak eloklah yang akan berlaku pula. Cuma dalam konteks Islam ni Nabi berkata ada dua benda yang boleh kita menghasud. Hasad. Ada dua benda yang dibenarkan Islam dalam hasad. Apa dia tuan? Pertama, kan apabila seorang sahabat kita tadi dia rajin menyampaikan ilmu, kan maka kita hasad dengan dia kerana sebab ilmu dia sampai tadi. Mana kita hasad tu maksud kita pun nak dia macam tu juga. Macam mana dia hebat menyampaikan ilmu, kita pun nak juga hebat macam tu menyampaikan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hebat dalam kata bersedekah. Dia hebat dalam sedekah. Jadi kita pun nak juga hebat macam dia bersedekah juga. Itu dalam dua jenis hasad yang dibenarkan oleh Islam. Tapi hasad lain sebenarnya tidak dibenarkan, tak bolehkan. Dan akhirnya bila hasad berlaku akan terjadinya perbalahan, pergaduhan dan juga akhirnya terjadinya pembunuhan. Masya-Allah. Okey, itu satu hadis yang kita baca lima pemula kita. Dan seterusnya kita masuk soal jawab, perbincangan soal jawab agama tu. Soalan nombor apa? Berapa? 73. 37. Okey, soalan 33. Okey, soalan 33. Baik. Perbezaan antara usul dan furu'. Tuan-tuan boleh baca kat situ. Usul dan furu'. Kita masuk berkat dan tabaruk. Okey. Soalan. Terdapat sepatah pokok di kampung saya yang sering dikunjungi oleh orang ramai. Mereka mendakwa mahu mengambil berkat daripada pokok tersebut kerana pokok tersebut merupakan pokok yang tua dan telah lama hidup. Adakah perbuatan itu dibolehkan? Masya-Allah. Terdapat sepatah pokok kampung saya yang dikunjungi oleh orang ramai. Mungkin pokok ni tak tahulah pokok ajaib ke dan sebagainya. Pokok ajaib, kan? Jadi orang suka kan mengambil berkat kepada pokok tersebut. Macam mana? Jadi mereka mendakwa pokok ni macam adalah barilah sesuatu kelebihan lah. Jadi pokok tu pokok dah tua dan telah hidup. Jadi adakah perbuatan dia dibolehkan? Ini sama macam orang kata kaum apa? Orang ke Islam pula kan? Sama macam Hindu pula. Hindu kan dia suka pantang jumpa pokok. Pantang jumpa pokok besar sikit. Siaplah dia dah ikat dia punya bahan dia tu. Ikat dia kain kuning dan sebagainya. Dia pantang jumpa pokok yang pelik-pelik. Kita tak kisah pokok besar ke pokok kecil sama je. Jadi apakah jawapannya tuan-tuan? Perbuatan mengambil berkat ataupun tabaruk daripada pokok atau seumpamanya seperti batu, gua, kubur, lain-lainnya adalah antara kepercayaan yang diamankan oleh masyarakat pada zaman jahiliyah. Perbuatan ini diharamkan dan termasuk dalam perbuatan syirik. Kenapa? Kerana ialah sudah tentu mungkin dianggap pokok tu mungkin ada kelebihan dah. Dia anggap mungkin batu tu ada kelebihan dah. Dia anggap mungkin batu tu boleh bagi kuasa pada dia. Jadi dia ambillah berkat dengan pokok, dengan batu, dengan bukit dan sebagainya. Sama juga dengan ini, sama macam perbuatan orang bukan Islam. Itu Islam melarang pada tu. Nas Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahawa berkat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, Tabarakallazi nazala furqan ala abdihi. Tabarakallazi nazala furqana ala abdihi. Maha berkat Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tuan-tuan, ada nas-nas daripada Quran dan As-Sunnah
yang juga menunjukkan bahawa wujud benda-benda yang turunkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, sama ada tempat, masa atau makhluk-makhluk daripada kalangan manusia. Contoh, Syekh Saleh Abdul Aziz telah menjelaskan bahawa berkat yang dijadikan Allah Ta'ala itu ada dua bahagian. Berkat ada dua bahagian. Pertama, berkat pada masa dan tempat. Seperti Allah Ta'ala memberkati Baitullah, allazi bibakkata mubarakan, allazi bibakkata mubarakan, yang mana Quran Kaabah tu kami berkati. Subhanallazi asra bi abdi al-laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna mahalahu. Itu contoh ayat lain, ayat dalam surah Isra. Surah Isra Mi'raj. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala telah menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati. Nampak? Allazi barakna fiha. Kami berkati. Mana ada berkat? Berkat pada tempat. Jadi seperti Allah Ta'ala memberkati Kaabah atau memberkati kawasan sekeliling Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi maksud berkat di sini adalah daripada segi makna dalaman, iaitu ada kebaikan yang banyak dan berkekalan di dalamnya. Itu maksud berkat di sini. Mana ada kebaikan di situ dan juga ada kelebihan-kelebihan tertentu yang terdapat pada tempat tersebut dah. Dengan kata lain, keberkatannya adalah untuk tujuan beribadah kepadanya sahaja. Jadi tujuan ibadah kita tadi hanyalah kepada Allah Ta'ala lah. Walaupun zahiriatnya manusia beribadah ke Kaabah. Zahiriat kita nampak manusia beribadah kepada Kaabah. Kenapa? Ada keberkatan pada Kaabah itu. Nabi pun kadang-kadang minta supaya sahabat ambil berkat pada dia. Dengan jubah Nabi, dengan pakaian Nabi kan, dengan serban Nabi kan, situ ada keberkatan lah kat situ. Mana ambil berkat kan, gitu. Selain ambil berkat. Okay? Jadi begitu juga keberkatan pada masa atau waktu. Contohnya Allah Ta'ala memberkati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada keberkatan tak? Ada. Kan? Dengan makna sesiapa yang melaksanakan ibadah seterusnya dalam bulan itu, nescaya Allah Ta'ala berikan kebaikan dan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis yang biasa diulang-ulang pada bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharap-harapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kami ampunkan dosa dari dahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kami akan ampunkan dosa-dosa yang telah terdahulu. Nampak? Mana ada keberkatan, masa ada keberkatan, bulan ada keberkatan, ataupun contohnya umur dipanjangkan. Umur dipanjangkan maknanya ada keberkatan lah. Kan, daripada umurnya contohnya 60 tahun naik kepada 65 tahun, mana ada keberkatan pada umur dia, hasil daripada kebaikan yang dia buat. Allah Ta'ala panjang umur. Kita nak umur yang ada berkat. Banyak orang kadang-kadang umur panjang tapi tidak ada keberkatan kepada umur dia. Umur panjang tapi masih lagi buat benda tak elok. Beli nombor, umur panjang, umur dah rakyat nak orang kata kubur dah kata mari dah, tapi beli nombor tak pernah miss beli nombor. Tapi nasib dia baik, tak kena tangkap je. Kalau kena tangkap habis. Kemudian berkat pada manusia. Berkat pada manusia iaitu berkat yang dijadi Allah Ta'ala pada diri seorang mukmin. Dimulai oleh berkat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta rasul-rasul. Berkat mereka adalah berkat pada zat, batang tubuh Nabi. Contohnya jasad dan tubuh mereka ada berkat. Malahan jasad Nabi contohnya, kalau peluh Nabi itu kan peluhnya seperti kasturi. Peluhnya seperti kasturi kalau berpeluh. Kalau kita tuan-tuan berpeluh kan, buat gotong royong, bersih kubur, lepas itu berpeluh-peluh kan, balik rumah pun orang rumah pun kata, dah pergi mandi, busuk kan. Busuk pergi mandi tak? Kita bawa gotong royong. Jadi bau peluh kita tu busuk, bukannya wangi.
Baik peluh baginda Rasulullah SAW, seperti kalmiski, seperti minyak kasturi. Itu kelebihan yang ada kepada Rasulullah. Jadi ada keberkatan pada zat Nabi, batang tubuh Nabi. Jadi para sahabat juga ambil keberkatan kepada batang tubuh Nabi. Kalau rambut Nabi itu kalau jatuh, jadi sahabat-sahabat berebut-rebut ambil rambut Nabi itu dan masukkan dalam bekas untuk ambil berkat dengan rambut baginda Rasulullah SAW. Kalau rambut kita jatuh, ada siapa nak pungut? Ada tak? Abang Abdullah, rambut Abang Abdullah jatuh, ada tak siapa nak pungut? Tak ada kan? Orang tak tahu je. Tak ada berkat ke tu? Rumah pun tak ada. Rumah tak apa. Selalukan baca doa lah supaya dikurniakan isteri lah, isteri yang solehah. Okey. Baik, tu imam ada, tolong dua-dua tu. Dua-dua tu. Sebelah imam tu tuan. Tu samalah dua-dua tu. Kan? Dan dah bacakan doa tadi. Kan doa tu wala kan, Allahumma rabbana la tad'na fi maqamina hadza zamman illa ghafata wala marida illa syafa kan. Sampai pada kan ayat wala azman illa zawajta. Tiada yang orang kata, dan tiada yang orang kata bujang kecuali kami kawinkan. Wala azman illa zawajta wala musafiran illa wasalta. Kan tiada orang musafir kecuali kami sampaikan. Tu wala azban illa zawajta. Tiada yang bujang kecuali kami kawinkan. Minta Allah Ta'ala supaya berikan jodoh lah. Jodoh yang baik insya-Allah. Baik, kemudian manakala selain mereka keberkatan orang yang beriman bukan pada zat mereka, berkat pada mereka merujuk pada berkat amalan. Kalau orang lain selain daripada para nabi dan rasul ada juga berkat, tapi bukan berkat pada batang tubuh. Jangan pula ada berkat pada batang tubuh pula. Okey, kau nak ambil berkat kan? Okey. Kau cium tapak kaki dan kan. Kau nak ambil berkat, kau cium tapak kaki dan dapat berkat. Ni tak adalah, ni mengarut nama kan. Kita tengok tu siapa tu, Ayah Pin tu. Ayah Pin kan. Tengoklah orang dia punya pengikut tu nak ambil berkat dia, macam mana dia buat? Sanggup dia sembah dia kan, cium kaki dia sebagainya. Sanggup dia orang kata, ada yang nyatakan dia punya apa tu, kaki tu digendam dengan air, kaki dia gendam dengan air, jadi pengikut dia minum air dia. Pengikut dia minum air. Kenapa? Nak ambil berkat. Itu tak betul lah, mengarut lah kan. Kerana pada batang tubuh kita tu tak ada keberkatan dia. Zat tubuh batang tak ada. Yang ada berkat si amalan, keimanan, ilmu dan juga dakwah mereka. Itu yang ada keberkatan dia, masya-Allah. Amalan ada berkat, keberkatan amalan ada. Kemudian soalan yang ke-34, apabila pulang daripada Mekah, lumrahnya kita membawa air Zam-Zam sebagai hadiah kepada kaum keluarga di tanah air. Tujuannya adalah untuk mengambil berkat apabila meminum air Zam-Zam. Betulkah ada berkat pada air Zam-Zam? Betul tak pada air Zam ni ada keberkatan? Jawapannya alhamdulillah. Ini satu perbuatan yang baik. Kita harus mengambil berkat daripada air Zam-Zam, kerana ada dalil menyebutkan tentang kelebihan air Zam-Zam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun, innaha ta'amun ta'amin wa shifaa'un sukmin wa shifaa'u sukmin. Sesungguhnya ia adalah berkat dan sesungguhnya ia makanan yang mengenyangkan dan juga penawar kepada pelbagai jenis penyakit. Penawar kepada penyakit, itulah air Zam-Zam, kelebihan dia lah. Cuma pada zaman sekarang ni ada isu berkenaan air Zam-Zam kan, tak dibenarkan jual air Zam-Zam lah. Jadi kerajaan Malaysia tidak membenarkan. Siapa jual air Zam-Zam pun tersilap saya kena compound dia. Saya tak ingat berapa compoundnya, 20,000 tersilap saya, 20,000 tersilap. Siapa yang jual air Zam-Zam lah. Jadi benda isu tu jadi satu isu yang hangat yang diperdebatkan pada zaman sekarang ini. Cuma persoalan ni kenapa diharamkan? Kenapa tak dibenarkan jual Zam-Zam tu? Kenapa yang saya faham,
kan, kerana wujud penipuan penjual air Zam-Zam itu. Kerana air Zam-Zam yang dijual itu bukan air Zam-Zam yang tulen, bukan air Zam-Zam yang tulen, tapi air Zam-Zam tiruan, yang dah bercampur aduk, itu sebabnya kerajaan tak benarkan. Dan kerajaan Arab Saudi pun dah arahkan itu, tak benarkan. Kerajaan Saudi pun tak benarkan jual air Zam-Zam. Kerana air Zam-Zam ni asalnya memang diberi secara percuma, air Zam-Zam. Dan baru-baru ni dia kata ada syarikat di Arab Saudi yang telah pun disita. Syarikat Arab Saudi disita. Kenapa? Kerana dia jual air Zam-Zam tiruan. Maksudnya kerajaan Arab Saudi sini, kat Saudi tu pun dah ada dah syarikat-syarikat yang ni, yang menjual air Zam-Zam ni. Tapi air Zam-Zam tu dia campurlah dengan air biasa. Dan dia kata ni air Zam-Zam. Dan dia jual lah. Dia jual sampailah ke Malaysia. Jadi orang Malaysia pun jual air Zam-Zam tu. Kenapa nak duit? Cuma ada juga orang marah, kenapa kerajaan tak bagi Zam-Zam, kan? Kerana yang mereka kata yang dijual itu bukan Zam-Zam, yang dijual itu gitu. Yang dijual itu perkhidmatan transport, kan? Itu yang dijual, kan? Bukan air Zam-Zam itu yang dijual. Jadi perdebatan lah je tu, kan? Ada yang marah, ada yang tak marah, ada yang menyokong dan sebagainya berkenaan air Zam-Zam ini. Cuma kalau boleh kalau kita dapat air Zam-Zam tu, mana air Zam-Zam yang betul-betul tulen lah. Ini air Zam-Zam dah bercampur kan. Kita pun boleh buat air Zam-Zam. Abang Mazin pun boleh buat air Zam-Zam. Kan tak mana air bukit ambil air bukit Miku tadi ambil lepas campur dengan air dia. Tulis itu air Zam-Zam. Jual sepotong dah berapa ringgit. Dan dapat untung kat situ. Kerana asalnya Zam-Zam ni percuma kepada jemaah haji, kan? Bila mereka balik ke Malaysia, mereka dapat secara percuma. Saya tak tahulah berapa liter. Saya tidak tahu 5 liter ke 10 liter kan. Masing-masing dapatlah bahagian masing-masing. Yang tak benarkan tu menjual. Kerana kerajaan Saudi tak benar jual benda tu. Tapi bila benda tu kata mendapat permintaan yang tinggi, jadi orang pun ambil kesempatan lah. Mendapat permintaan sedikit, kerana Zam-Zam ni kita tahu Zam-Zam ni bagus, mujarab dan sebagainya kan. Jadi orang ambil kesempatan dengan menjual dengan harga yang mahal. Dan satu lagi menjual tiruan, bukan yang asli, yang tak dibenarkan. Baik Jadi sesiapa yang meminumnya sebagai makanan ataupun sebagai penawar penyakit, maka ia telah beramal dengan hadis tersebut. Begitu juga harus baginya meminum air Zam-Zam dengan niat memohon sesuatu tujuan. Sabda baginda Rasulullah SAW, ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam mengikut apa yang diniatkan ketika meminumnya. Apa yang diniatkan ketika meminumnya? Untuk kesihatan tubuh badan, insya-Allah akan pulihlah. Oleh itu sekiranya kita minumnya untuk tujuan menyembuhkan penyakit, insya-Allah diizinkan Allah Ta'ala untuk sembuh. Sekiranya diminum untuk tujuan menghilangkan dahaga, insya-Allah dahaganya akan hilang. Menurut Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Ibnu Abbas apabila beliau meminum air Zam-Zam, beliau akan membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'. Ya Allah Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku minta pada Engkau ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan penyembuh kepada penyakit, setiap penyakit. Abang Mazin ada baca tak doa ni waktu minum air Zam-Zam? Ataupun doa lain baca? Ataupun baca doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin doa tu ialah tak apalah, janji doa, kan? Kalau boleh ada niat lah, matilah untuk kesihatan, ya, sihatkan tubuh badan, kuat ibadah. Ya, itu yang penting. Kan duit banyak tapi tak sihat pun tak guna juga. Duit banyak dalam bank kan, kepuk dalam bank tu. Betul tak? Tapi tak sihat. Asyik sakit aja kan. Asyik keluar duit tu kan. Masuk tak ada, keluar duit tu. Kalau keluar tu perlahan tak apa. Ini macam itu rojun pula.
Macam itu je keluar duit tu kan. Kan? Pergi sini tak duit, pergi sini duit, pergi sini duit, bubek sana duit, bubek sini duit. Nampak tak? Susahlah kehidupan gitu. Baik, justru amalkan doa ini ketika minum air Zam-Zam, insya-Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Soalan 35. Ada orang menyatakan tidak boleh mengambil berkat daripada ulama kerana ulama tiada berkat. Sedangkan saya suka bersalaman dengan orang alim dan orang yang soleh kerana ingin mengambil berkat dengan bersentuhan tangan dengan mereka. Bolehkah Ustaz jelaskan masalah ini? Jawapannya, tidak menjadi masalah jika mahu bersalaman dengan ulama ataupun orang soleh untuk mengambil berkat. Bahkan bersalaman dengan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalaman pun sunnah. Kan? Cuma dalam masalah mengambil berkat ataupun tabaruk dengan orang soleh, cuma ada khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang sahih ialah tabaruk dengan orang soleh ada dua keadaan. Pertama, tabaruk dengan zat mereka, bertabaruk dengan peluh mereka ataupun bekas minuman atau makanan mereka dan sebagainya. Okey, ada khilaf di kalangan ulama. Saya lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan tidak harus, kerana para sahabat tidak pernah melakukannya pada Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Sedangkan mereka adalah pemimpin umat pada ketika itu. Mereka juga ulama mukminin. Tapi para sahabat tidak ada mengambil berkat kepada air yang mereka minumlah. Air yang mereka minum kan, apa benda yang mereka pegang kan. Jadi para sahabat tak ada mengambil keberkatan begitu. Tabaruk dengan zat hanya wujud pada Rasulullah dan juga pada Rasul yang lain. Jadi kalau nak tabaruk pada batang tubuh itu pada Nabi dan Rasul saja yang boleh kita bertabaruk mengambil berkat. Kalau kita nak bertabaruk dengan batang tubuh sahabat kita, tak ada. Tak ada. Tidak ada tabaruk situ. Pendapat ini adalah lebih baik kerana dibimbangi masyarakat awam melampau dalam mengagungkan orang alim ataupun orang lain. Jadi kita nampak contohnya ulama minum air itu, tinggal separuh, kita pun minumlah air itu lagi, kena nak habiskan, kena nak ambil berkat dengan ulama tadi. Itu tak adalah, itu tak ada. Tak ada berlaku itu. Ataupun peluk ulama tadi, peluk kena ambil berkat dengan dia. Tak adalah. Kerana yang boleh kita ambil berkat batang tubuh ni para Nabi dan Rasul saja. Para ulama tak ada. Kalau kita ambil berkat pada ilmu dia boleh. Ilmu ulama tadi kita ambil berkat dengan dia. Ataupun kita ambil berkat dengan amal soleh ulama tadi. Itu boleh. Amal soleh ulama. Tak dibenarkan. Dibenarkan begitu. Kedua, tabaruk dengan amalan mereka. Ini bermaksud mencontohi ibadat orang soleh dan mengambil manfaat ilmu mereka. Ini adalah harus dan disyariatkan. Itu boleh. Boleh kita ambil berkat dengan ilmu ulama, amal-amalan soleh dia kan, kelebihan-kelebihan tertentu yang ada pada ulama tadi. Bolehlah. Tapi batang tubuh dia tak boleh. Kerana batang tubuh tidak ada keberkatan. Tapi hanya kalau sekadar macam bersalam, nak ambil berkat tu, salam tu benda baik. Benda baik tu kita digalakkan bersalam. Dan Nabi pun sentiasa menggalakkan kita ni bersalam, bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Kalau kita jumpa kawan kita tapi tak bersalam, apa perasaan kawan kita tu? Lain macam kan. Kau ni cakap dengan dia tapi tak salam pun, ululah 5 dulu, tanganlah 5 kan. Ambil dulu 5. 5 ni mahu salam dulu. Bila dah salam, jadi hubungan kita tu akrab lah. Kalau kita jumpa dengan orang, kita tak bersalam, macam orang kata macam ada guide. Ada guide antara kita dengan dia. Walaupun kita bercakap dengan dia, tapi macam ada guide. Tapi kalau kita bersalam dengan dia dulu, macam dah kawan rapat. Walaupun baru kali pertama jumpa. Baru first time, kali pertama jumpa dia. Tapi sebab kita dah bersalam dengan dia, macam kita dah satu kawan. Macam dah lama kenal. Tapi kalau kita dah selalu jumpa dia, walaupun bila tak jumpa tu tak salam, tapi lain tu, suasana tu lain, perasaan tu lain. Salah macam ada guide antara dia dengan kita.
Walaupun kita biasa jumpa dia, tapi sebabkan tak ada salam. Itu kelebihan salam tu penting. Kan? Bila kita salam tu jadi macam kosong-kosong. Bila kita jumpa kawan kita salam, dia macam dah kosong-kosong. Kalau sebelum kita ada salah dengan dia, jadi kita kosong-kosong, tak ada salah apa-apa. Dia pun tak ada salah kita, dan kita pun tak ada salah dengan dia, dan kita tak dendam dia, dia pun tak dendam dengan kita. Kita macam dah memaafkan kesalahan kita. Dia memaafkan kesalahan kita. Sebab apa? Hasil daripada salam tadi. Tapi kalau tak salah macam mana? Tak salah macam ada dendam. Bila kita jumpa tapi tak salah, macam ada dendam kita dengan dia, dengan kita. Itu pentingnya salam. Baik, kemudian saya pernah menghadiri kuliah agama di satu tempat. Apa yang menyebabkan saya rasa pelik ialah selepas kuliah selesai, tiba-tiba datang seorang lelaki membawa bekas yang berisi air, dan didakwa dalam bekas tersebut adanya beberapa helai rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semua orang ingin mengucup bekas yang berisi air tersebut kerana ingin mengambil berkat daripada rambut baginda Rasulullah. Adakah ini dibolehkan? Bolehkah begitu? Ada orang dakwa dalam bekas tu rambut Nabi, kan? Jadi pun kan ambil berkat lah dengan dia punya balang tu bekas tu kan, bekas yang letak rambut tadi kan. Jadi ittifaq ulama nyatakan bahawa harus kita bertabaruk dengan bekas-bekas daripada Rasulullah, sama ada rambut, peluh, sebagainya, kerana ada dalil yang menunjukkan keharusannya. Boleh kita ambil berkat kalau dalam itu rambut dalam tu memang betul-betul rambut Nabi. Cuma takut nanti dalam tu bukan rambut Nabi, rambut pengerusi surau, Tuan Haji Mazin. Ingat rambut Nabi, tahu rupanya Abang Mazin ni rambut, kan? Jadi orang pun ambil berkat dah. Itu tak betul lah. Jadi nak kena pastikan betul tu rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun gambar Ustaz Muhammad dalam tu. Bapa kan? Jadi daripada hadis riwayat Anas bin Malik, apabila Rasulullah melontar di Jamrah dan menyembelih untuk ibadat hajinya, baginda telah bercukur. Mula-mula pencukur Rasulullah mencukur sebelah kanan kepala baginda. Mula-mula pencukur tadi dia mencukur sebelah kanan kepala baginda Rasulullah. Kemudian memanggil Talha Al-Ansari, lalu diberi kepadanya rambut tersebut, rambut Nabi tadi dia bagi pada Abu Talha Al-Ansari yang belah kanan. Kemudian dicukur sebelah kiri kepala baginda, dan baginda memberikan rambut tadi kepada Abu Talha. Lalu Nabi berkata, bagikanlah kepada orang ramai rambutku ini. Jadi sebelah kanan Nabi bagi kepada Abu Talha Ansari, sebelah kiri Abu Talha juga lah, mana Talha ada dua lah, Talha je kiri kanan. Kemudian Nabi kata, bagikan orang ramai, agih-agihkan lah rambut aku ini. Nampak? Nabi suruh agih-agihkan rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil menunjukkan bahawa harus bertabaruk dengan rambut dan apa yang ada kepada zat baginda Rasulullah SAW. Ibn Hajar, tokoh muhadisin terkenal, menegaskan ketika memberi ulasan mengenai hadis di atas, wa fihi at-tabarruk bi syi'rihi sallallahu alaihi wasallam wa jawazu iktinahi, dan dalamnya hadis dalil boleh tabarruk dengan rambut baginda Rasulullah SAW dan harus menyimpannya, dan harus menyimpan rambut Nabi. Tak kisahlah rambut ke, baju ke, jubah ke, kan, ataupun serban Nabi ke dan sebagainya, kan, tongkat Nabi ke, pedang Nabi ke, kan, mana benda-benda yang pernah disentuh oleh Nabi. Benda-benda yang pernah disentuh Nabi boleh kita bertabaruk dengan benda tersebut. Tapi dengan syarat memang Nabi punyalah. Takut nanti tipu. Ada juga dia kata ni Nabi punya, tapi bukan Nabi punya, dia yang punya. Itu tak boleh. Namun begitu, apa yang disebut dalam soalan bahawa yang dibawa itu ialah rambut Rasulullah SAW merupakan satu dakwaan yang tidak berpaksikan pada dalil. Oleh sebab itu, tiada siapa yang boleh memastikan bahawa rambut itu benar-benar rambut Nabi. Dibimbangi perkara itu boleh menyebabkan masyarakat terseleweng. Jadi yang menjadi pertikaian sekarang ni ialah adakah betul itu rambut Nabi?
yang bekas dalam bekas balang tadi. Kalau betul tu rambut Nabi, tak ada masalah kita ambil berkat. Takut nanti rambut tipu. Tuan pun kena tipu. Kan zaman sekarang kan banyak tipu. Albani berkata, dan kami mengetahui bahawa kesan-kesan Rasulullah seperti baju, rambut dan lebihannya telah hilang. Tiada seseorang mungkin mensabitkan benda-benda itu masih wujud secara yakin ataupun qat'i. Ini pendapat Albani lah. Pendapat Albani dia kata, betul ke benda tu masih ada? Betul ke rambut Nabi itu masih ada? Betul ke kata tongkat Nabi itu masih ada? Betul ke pedang Nabi itu masih ada lagi disimpan? Kan? Ini yang jadi kata ini perbantahan daripada Albani lah. Tapi sebenarnya masih ada tak? Masih ada kan? Masih ada lagi. Tapi orang tertentu saja yang masih menyimpan benda tu lah. Justru apa yang disebutkan dalam soal-soal ini tak boleh kita bertabaruk dengannya, sehingga sahih adalah benda itu benar-benar rambut Nabi. Kita boleh tabaruk, tapi dengan syarat benda tu tulen lah. Tulen daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sahaja tu tentang perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah akan datang kita masuk persoalan yang ke-37 pula. Wallahu alam. Cukup sejam. Tukang jaga masa. Okey, ada soalan tak? Ada persoalan? Soalan dia keberkatan daripada tubuh. Macam mana katakan berkat kembali pula kembali pada itu? Kita perlu ke? Tak ada keberkatan pada batang tubuh. Pada orang balik umrah ke balik haji ke tak ada. Tak ada keberkatannya. Yang ada pada batang tubuh Nabi ya Rasul tu ada keberkatan mereka. Tak ada keberkatan. Hanya sekadar untuk mungkin kita peluk dia, mungkin sebab kita dah lama tak jumpa dia. Rindulah dah lama tak jumpa. Jadi kita perlu tak apalah. Tak peluk pun tak apa, tapi digalakkan peluk kan. Niat. Tanya kita ambil berkat amal soleh dia tak apa. Amal soleh boleh. Dia macam kalau kita kawan lah, bergaul kan. Ada patah dengan ada nak baik, gaul lah orang baik. Jahat. Gaul lah orang jahat. Kalau macam kita bergaul dengan orang ahli, niat kita supaya kita jadi macam dia lah. Pada amal dia lah. Ialah amalan lah. Ambil keberkatan pada amalan. Itu dia boleh dibenarkan. Kan? Bertabaruk dengan amal soleh. Boleh? Kan ada kisah ada 3 lelaki tu. Lelaki yang terperangkap dalam gua. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 lelaki pergi lautan cari kayu, kan? Cari kayu api, terperangkap dalam gua. Kan? Bila mereka terperangkap gua, jadi mereka tak boleh nak keluar. Kerana pintu gua tertutup. Silap saya batu daripada atas gua jatuh menutup akan pintu gua tu. Jadi mereka terperangkap lah. Jadi akhirnya mereka bertabaruk dengan amal soleh masing-masing. Maka pintu gua pun terbuka. Tabaruk dengan amal soleh. Lelaki pertama tu dia tabaruk amal soleh dia ni ada seorang dia ibu bapa yang telah tua. Ibu bapa dia telah tua. Dia ni pengembala kambing, lelaki ni. Setiap kali bila waktu petang dia balik buat susu untuk dia bagi susu tadi pada mak ayah dia dulu. Selagi mak ayah dia tak minum, dia tak akan bagi anak dia minum. Satu hari dia balik tengok mak ayah dah tidur. Dia tunggu mak ayah tu bangun. Kan? Dah pagi baru mak ayah dia bangun. Baru dia bagi susu tu pada mak ayah dia. Kalau ada lebih baru dia bagi pada anak dia. Jadi dia kata ya Allah Tuanku, kalau seandainya aku buat ni baik, bagus, kan, mana melebihkan ayah dan ibu, kan, maka aku minta pada kau ya Allah, kau bukakanlah pintu gua. Maka terbukalah pintu gua sedikit. Mereka tak boleh keluar lagi.
Kemudian lelaki kedua pula kan bertawasul. Nah, istilah tawasul ataupun berkat dengan amal soleh dia pula. Yang mana lelaki kedua tu dia ada jiran, seorang jiran perempuan. Lelaki ni berminat dengan jiran perempuan tu, nak kahwin dengan perempuan tu. Tapi perempuan tak nak kahwin dengan dia. Perempuan tu tak nak kahwin dengan dia. Dia nak kahwin dengan perempuan tu tapi perempuan tak nak. Sehinggalah satu masa berlakulah macam kemarau panjang. Bila berlaku kemarau panjang, jadi perempuan tu datang dengan dia. Minta bantuan. Minta makanan lah je tu, minta makanan. Lelaki tu kata, aku tak boleh bagi makanan kecuali kau menyerahkan diri kepada aku. Perempuan tu kata dia tak nak. Saya tak nak akan serahkan diri. Maka perempuan tu balik. Kemudian besok tu dia datang lagi. Sama juga benda yang berlaku. Perempuan tu kata aku tak nak. Aku kata menjual diriku meruah diriku kepada engkau. Walaupun kau bayar dengan harga yang mahal. Kan? Sampai satu masa akhirnya perempuan tu terpaksa menyerahkan diri sebab memang tak ada makanan. Dia tak ada makan langsung. Ketika lelaki tadi nak melakukan zina dengan perempuan tadi, kan? Tiba-tiba perempuan tu kata, takutlah kamu kepada Allah. Bukan pada haknya. Bukanlah ambil satu, jangan ambil satu tu bukan pada hak engkau. Maka tiba lelaki itu pun takut, lalu dia tak jadilah berzina dengan perempuan tadi, dan dia bagikan sejumlah duit kepada perempuan tadi. Kemudian lelaki itu kata, kalau aku buat ni benda ni baik, bagus, ya Allah kau bukakanlah pintu gua. Maka terbuka lagi pintu gua tu, tapi lelaki tu masih tak boleh keluar lagi. Kemudian lelaki ketiga, dia ada 3 lagi kan. Lelaki 3 pula, dia ni seorang penggembala kambing kan. Satu hari dia mengupah seorang untuk menggembala kambing dia. Dia upah seorang kan, untuk menggembala kambing ataupun bekerja dengan dia. Kemudian satu hari lelaki tu hilang tanpa mengambil upah. Dia pergi tanpa ambil upah. Jadi duit yang masih tinggal tu, yang sepatutnya lelaki tu bayar kepada orang yang diupah tadi untuk jaga kambing dia. Duit tadi akhirnya dilaburkan maknanya dibeli kambing lain, beli lembu lain, unta kan, dia kata akhirnya berkembang biaklah kambing-kambing orang tu yang hasil daripada duit gaji yang orang tu tak ambil tu. Kemudian sampai satu masa orang tu datang balik. Dia kata dengan lelaki tu, mana duit gaji aku? Aku nak balik. Itu kambing-kambing tu semua tu dah duit gaji kau. Kau jangan nipu Dan. Kau jangan nak mongak dengan Dan. Iyalah, tu kambing-kambing yang membiak-biak tu semua kau punya. Maka lelaki tadi pun apa lagi kalau macam tu, okeylah saya ambil lah. Dia bawa lori, contohnya lori kan, dia naik semua tu. Bawa lagi, kan? Maka akhirnya lelaki tu, kalau macam tu, ya Allah, apa yang aku buat ni baik, kau bukakanlah pintu gua. Maka akhirnya pintu gua pun terbuka. Maka 3 lelaki tadi pun dapatlah keluar. Itu disebutlah hadis tu, hadis Riyadhus Shalihin. Hadis tu panjang lebar. Ini nak nyatakan kepada kita bahawa bolehnya bertawasul ataupun ambil berkat daripada amal soleh. Amal soleh kita boleh. Sahabat kita amal soleh dia ada, kita ambil berkat dengan amal soleh dia. Jadi sahabat balik daripada haji ke umrah ke, kita peluk tu nak ambil berkat dengan amal soleh dia, bukan nak ambil berkat dengan badan tubuh dia. Tak boleh. Okey, duduk je. Dah cukup. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-saliqa wa mutaqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'aruf. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Saya minta semua jemaah hidup ini izin Allah dan